Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang menonton. Apa khabar anda semua pada hari ini? Adakah anda semua berada dalam keadaan yang baik? Okey, adakah anda semua berada dalam keadaan yang sihat? Okey, saya doakan anda semua seisi keluarga berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sihat. Okey, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okey, hari ini kita masih lagi diberi kesempatan, okey, kita masih lagi diberi peluang untuk anda semua berada di sini bersama dengan saya Sernik untuk kita teruskan kelas easy score kita pada malam ini. Okey, jadi saya harap anda semua yang menonton okey dapat bantu saya okey untuk kita kongsikan kelas kita pada malam ini. Boleh? Okey, semua boleh? Okey, jadi malam ini kita akan sambung pembelajaran kita yang mana kita akan tengok satu topik tingkatan 5. Okey, satu topik matematik tambahan tingkatan 5 iaitu topik pertama, okey, sukatan membulat. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris dia sebut circular measure. Boleh? Okey. Saya harap anda semua yang menonton okey berada di tempat duduk anda bersama dengan alat tulis anda, bersama dengan buku-buku anda supaya okey anda semua dapat catatkan sesuatu sepanjang kelas kita pada malam ini. Boleh? Okey, dan jikalau anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh tanya di ruangan komen. Okey, tanya segera. Jangan kumpul benda yang tak tahu tu banyak-banyak. Okey, tak tahu tanya je, insya-Allah. Saya akan cuba untuk bantu anda semua. Boleh? Okey, jadi malam ini kita akan tengok satu topik matematik tambahan tingkatan 5. Okey, topik pertama iaitu sukatan membulat. Okey, ataupun disebut sebagai circular measure. Okey. Dalam topik ini, okey, dalam topik ini anda diperkenalkan okey dengan satu benda yang baru. Bukan satu benda barulah, dah belajar, cuma tambahan. Ada nama pun matematik tambahan, dia ada info tambahan lagi. Okey, berkenaan dengan sudut bagi bulatan. Ada nama pun sukatan membulat. Jadi apa topik ini berkenaan dengan bentuk bulatan. Kita akan belajar berkenaan dengan bentuk bulatan. Boleh? Okey, jadi yang pertama ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan bersama dengan anda pada malam ini. Okey, kepada anda yang baru saja bersama dengan saya ucapkan selamat datang. Okey, dan tahniah kerana anda semua memilih untuk berada di sini pada malam ini. Okey, jadi saya harap anda semua dah bersedia untuk kita mulakan kelas kita pada malam ini. Okey, pertama sekali. Okey, subtopik pertama sekali anda belajar dalam topik sukatan membulat ini. Okey, subtopik pertama iaitu radian. Apa itu radian? Okey, jadi yang saya nak kongsikan pada malam ini yang pertama adalah berkenaan dengan unit bagi sudut. Okey, berkenaan dengan unit bagi sudut. Okey, yang pertama pada malam ini saya nak kongsikan berkenaan dengan unit bagi sudut. Boleh? Okey, seperti sebelum ini. Okey, sebelum ini, kalau sebelum ini kan kita belajar unit sudut ini ada satu saja, betul tak? Itu darjah ataupun degree. Okey, unit bagi sudut yang anda sudah biasa guna ialah kita sebut sebagai darjah, betul? Okey, kita sebut sebagai darjah ataupun dalam bahasa Inggeris dia sebut sebagai degree. Okey, ataupun simbol dia atau bulatan. Ada bulatan kecil ke atas tu, betul tak? Simbol dia, unit dia. Okey. Jadi dalam topik ini anda diperkenalkan dengan satu unit yang baru. Okey, bagi sudut. Okey, dalam topik ini anda diperkenalkan satu unit sudut yang baru. Okey, iaitu dikenali sebagai radian. Okey, dikenali sebagai radian. Dalam bahasa Melayu dia sebut radian, dalam bahasa Inggeris pun dia sebut radian. Okey, ataupun ditulis simbol dia ditulis sebagai rad.
Dia tak tulis radian lah, dia tulis rad. Okey, kalau degree, kalau darjah kan dia punya simbol dia adalah bulatan kecil, kan, betul tak? Kan kalau radian dia punya simbol dia, simbol ke namanya, unit dia lah, unit dia adalah dia tulis sebagai rad. Boleh? Ini satu benda baru. Radian lah benda baru. Darjah ni dah belajar dah, kan, unit bagi sudut. Okey, anda diperkenalkan dengan unit baru iaitu radian. Boleh setakat ni, kan? Berkenaan dengan sudut saja. Sebelum kita go through lebih detail lagi, saya nak terangkan yang bahawa dalam topik ini, okey, dalam topik ini anda belajar satu unit sudut yang baru, okey, iaitu dikenali sebagai radian, okey, ataupun kita tulis sebagai rad. Okey, jadi pengiraan dalam bab ini, okey, pengiraan dalam topik sukatan membulat ini, kebanyakannya sudut dia kita guna dalam unit radian. Boleh nak guna dalam darjah, kan, tapi topik ini, kan, anda sepatutnya menggunakan unit radian. Boleh? Okey? Boleh. Yang pertama berkenaan dengan sudut. Okey? Yang kedua, okey, ini yang pertama, unit bagi sudut ada dua, iaitu darjah dan juga radian. Okey, yang kedua, okey, kita tengok yang kedua adalah macam mana kita nak tukar sudut. Okey, kalau anda nak tengok lebih detail berkenaan dengan radian ni, okey, kalau anda nak belajar lebih detail berkenaan dengan radian ni, macam mana dikira radian ini, okey, anda boleh buka buku teks anda kalau anda pelajar tingkatan 5 lah. Okey, buku teks anda pada muka surat 3, okey, ada diterangkan secara detail kat situ, kan, macam mana dapat radian, macam mana 1 radian, apa itu 2 radian, 3 radian dan seterusnya. Boleh? Okey, itu yang pertama, okey, berkenaan dengan unit bagi sudut. Okey, yang kedua, malam ini saya nak terangkan berkenaan dengan cara kita nak tukar unit sudut tersebut. Okey, jadi yang kedua kita nak tengok macam mana kita nak tukar unit. Okey, macam mana kita nak tukar unit sama ada daripada darjah kepada radian ataupun daripada radian kepada darjah. Okey, anda memang diperkenalkan dulu, okey, diajar dulu macam mana nak tukar unit dalam subtopik pertama ini. Sebelum tak masuk pengiraan banyak lagi. Okey, tak masuk pengiraan menggunakan bentuk bulatan lagi. Okey, sekadar belajar tukar unit saja dulu. Okey, jadi yang pertama kita tengok macam mana kita nak tukar. Okey, yang pertama kita tengok macam mana kita nak tukar unit darjah kepada radian. Okey, darjah kepada radian. Boleh? Darjah kepada radian. Andai kata diberi satu nilai darjah, okey, diberi okey, satu nilai sudut dalam unit darjah, diminta untuk anda tukar kepada radian. Okey, contohnya X, okey, contohnya X sebagai darjah. Okey, X darjah, apa-apalah, 30 darjah ke 50 darjah ke 100 darjah ke, tak kisahlah. Okey, jadi untuk tukar kepada radian, kita kena darab dengan pi per 180. Okey, pi per 180 darjah. Boleh? Okey, jadi ini cara untuk kita tukar daripada darjah kepada radian. Simple sahaja pertukaran unit dia. Okey, hanya darab dengan pi per dengan 180 darjah. Boleh? Okey. Kadang-kala, okey, kadang-kala nilai pi, jawapan dia ni, okey, jawapan ini dalam sebutan pi. Maksudnya dia tak kira nilai pi. Okey, dia buat simbol pi dia dalam jawapan dia. Dia tak kira, dia tak masukkan nilai pi. Ada juga macam tu. Kadang-kala dikira nilai pi ni, diberi nilai pi dia, kan. Contohnya dia suruh guna pi bersamaan dengan 22/7. Jadi guna nilai tersebut. Okey, kalau dia suruh guna pi sama dengan 3.142, guna nilai tersebut. Okey, guna nilai pi yang diberitahu oleh soalan. Kalau tak diberitahu, barulah boleh guna yang mana satu. Boleh?
Okey, ini yang pertama. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua pula, kita nak tukar unit. Okey, yang kedua daripada radian. Okey, andai kata diberi satu unit radian. Okey, diminta untuk anda tukar kepada darjah. Okey, diminta untuk anda tukar kepada degree. Jadi macam mana? Dia terbalik sahaja. Okey, contohnya diberi satu unit radian. Okey, contohnya X rad. Okey, dia punya unit dia adalah rad. Contohnya diberi satu nilai X, tak kisahlah apa-apa nilai dalam unit radian. Okey, jadi untuk tukar kepada darjah. Okey, untuk tukar kepada darjah kita perlu darab dengan 180 per dengan pi. Simple saja, terbalik saja. Nampak tak? Terbalik. Yang ini pi per 180. Ya, ini 180 darjah per dengan pi. Okey? Itu saja. Berkenaan dengan cara untuk kita tukar unit dia. Boleh? Okey, jadi anda pilihlah. Okey, jadi anda pilih sama ada kan anda nak hafal kedua-duanya. Okey, sama ada nak hafal kedua-duanya ataupun hafal salah satu saja. Okey, yang keduanya terbalikkan saja. Nampak, dia terbalikkan yang ni saja. Okey, dia terbalikkan kedudukan 180 dan juga pi sahaja. Okey, jadi nak hafal kedua-duanya pun boleh, nak hafal salah satu pun boleh, tak jadi masalah. Okey, semua setakat ni berkenaan dengan cara untuk anda semua tukar unit sahaja. Tak masuk pada gambar rajah lagi. Okey, tak masuk pada gambar rajah. Boleh sekarang ni? Boleh faham? Boleh jelas? Okey, jikalau anda faham, jikalau anda jelas, okey, mohon untuk anda komen dekat situ. Faham se? Okey, jelas se? Okey, supaya setahu anda sudah dapat sesuatu pada malam ini. Kan sambil-sambil se nak berkenalan dengan anda semua. Boleh? Okey? Itu perkara kedua berkenaan dengan cara kita nak tukar unit. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga pada malam ini, insya-Allah ada 3 perkara je yang saya nak kongsikan kepada anda malam ini. Okey, terima kasih Firdaus. Ada pun Firdaus. Okey, seterusnya kita tengok perkara ketiga. Okey, kita tengok perkara ketiga malam ini. Okey, barulah kita masuk kepada gambar rajah sikit. Okey, barulah kita masuk kepada gambar rajah sikit. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga. Okey, macam mana kita nak kira. Okey, macam mana kita nak kira panjang lengkuk. Okey, terima kasih Ika Tika, faham. Bagus. Okey, yang ketiga macam mana kita nak kira panjang lengkuk. Okey, panjang lengkuk ataupun arc length dalam bahasa Inggeris. Okey, kalau dalam buku teks ada pada muka surat 5. Okey, kalau anda ada buku teks lah, ada pada muka surat 5. Macam mana untuk kita kira panjang lengkuk dalam topik sukatan membulat. Okey, setahu anda sudah ada cara, okey, dalam matematik anda sudah belajar macam mana untuk kita dapatkan panjang lengkuk bagi sesuatu bulatan. Ada, setahu anda dah tahu benda tu. Okey, tetapi dalam topik sukatan membulat ini cara dia berbeza. Okey, contohnya ada satu bentuk sektor bulatan, contohnya lah. Okey, diberi theta dekat sini. Okey, yang mana ini arc radius dia. Okey, panjang lengkuk dia berada di sini. Ini maksud dia panjang lengkuk bagi bulatan. Okey, panjang sektor lah ataupun panjang sektor, lengkuk sektor. Okey. Jadi kalau dalam matematik, okey, kita tahu nak cari lilitan bulatan kita menggunakan 2 pi r, betul tak? 2 pi r. Kemudian kita letaklah sudut yang kita nak. Kan kalau kita nak lilitan bagi satu bulatan, formula dia 2 pi r. Ada diterangkan dalam tu. Kan? Tetapi dalam sukatan membulat ini cara dia berbeza sikit. Banyak juga sebenarnya. Okey. Okey, bagi panjang lengkuk ini, okey, panjang lengkuk dia punya simbol dia, label dia labelkan sebagai S kecil. Okey, dia labelkan sebagai S kecil. Jadi panjang lengkuk ni, okey, panjang lengkuk ni contohnya kita labelkan sebagai A, B lah contohnya.
Okey, jadi panjang lengkuk AB ni kita labelkan sebagai huruf S. Okey, sebagai huruf S. Jadi formula dalam topik sukatan membulat. Okey, dalam topik sukatan membulat untuk cari S ini. Okey, panjang lengkuk ini formula dia adalah S sama dengan R theta. Dua tu saja, sikit saja. Simple saja formula dia. Okey, kalau tak ingat lagi tak tahulah, kan? Okey, tapi kalau dalam matematik, kan, panjang sikit cara dia, kan, nak kena ada sudut per dengan 360, darab dengan 2, darab dengan pi, darab dengan r. Betul tak? Okey, ada 4 benda kat situ. Sudut, 2, pi, r. Ada 4 benda yang nak kena darab. Okey, tetapi dalam topik sukatan membulat ini hanya ada 2 benda saja. Jadi untuk dapatkan panjang lengkuk ini, okey, formula adalah S sama dengan R theta. Okey, ataupun AB. Samalah. Okey, R theta. Itu sahaja. Dengan syarat. Ada syarat dia. Okey, ada petua dia. Okey, dengan syarat theta ini mesti dalam unit radian. Okey, theta itu mesti, okey, wajib dalam unit radian. Sebab tu saya terangkan berkenaan dengan unit tadi. Okey, theta ini mesti dalam unit radian. Okey, jadi pastikan sebelum pengiraan untuk dapatkan panjang lengkuk ini, okey, theta itu mesti dalam unit radian. Okey, kadang-kala soalan beri dalam degree. Okey, kadang-kala soalan beri dalam degree. Okey, jadi tugas anda kena tukar dalam radian dululah untuk dapatkan panjang lengkuk. Boleh? Okey, ini berkenaan dengan panjang lengkuk. Simple saja, kan? Siapa kata matematik tambahan ni susah? Kan dia lebih simple lah formula dia, betul tak? S sama dengan R theta sahaja. Cumanya anda kena pastikan theta itu dalam unit radian, itu sahaja. Okey? Boleh malam ni? Okey, jadi itu malam ni 3 perkara, okey, yang saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan topik sukatan membulat ini. Ada banyak benda lagi. Okey, kalau anda tengok dalam buku teks, okey, kalau anda tengok dalam buku teks, ada dia terangkan macam mana nak dapatkan R theta ini. Okey, dia ada terangkan pada muka surat 5 dan juga 6. Okey, 5 dan juga 6 ada sambungan dia. Ada last sekali pada muka surat 6 tu barulah dia dapat S sama dengan R theta. Ada kalau anda nak tengok lebih detail macam mana terhasilnya. Kalau anda confused macam mana dapat R theta ni, ada dia terangkan dalam buku teks. Okey, dalam buku teks sudah diterangkan secara detail macam mana sesuatu formula itu diperolehi. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya daripada awal sampai sekarang. Okey, saya doakan kejayaan buat anda semua yang bersama dengan saya pada malam ini. Boleh? Okey, sebelum berakhir, jikalau anda rasa kelas kita pada malam ini sangat-sangat membantu anda semua, apa kata anda kongsikan, okey, supaya ramai lagi rakan-rakan anda di luar sana dapat faham seperti yang anda faham. Boleh? Okey, jadi saya rasa sekian saja untuk sesi kelas kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum.